penagihan serentak. Okey. Jadi kalau dia ada penyakit dua diagnosis ni, kita kena rawat mana satu? Penagihan dulu ke sakit mental dulu? Penagihan. Siapa kata penagihan? Okey, siapa kata mental dulu? Ini tak kat siapa? Tak tahu. Ada tak tahu lagi? Tak tahu juga. Dia kena rawat serentak. Sebab bila orang yang ada penagihan ni, dua diagnosis ni, kalau kita hanya treat dia punya penagihan, dia tetap akan ada gangguan-gangguan tu. Bila dia ada gangguan, dia akan cuba ambil bahan balik untuk mengatasi dia punya gangguan tu. Jadi cycle tu takkan pecah. Kalau kita rawat daripada segi mental saja, kita puas dekat hospital bahagia ke apa, tapi tak rawat dia punya penagihan, tak guna juga. Sebab penagihan pun antara punca pada seseorang untuk dapat dua diagnosis. Jadi benda tu duk ulang. Sebab itulah kita spend bukan sekadar merawat penagihan, tetapi merawat juga mental secara serentak. Okey? Okey, petang-petang ni kan, saya ada sikit energizer lah. Okey, beda sikit. Dia beri ikut tu pula dah. Okey, beda. Okey, beda. Saya tak perasan punya print dia melintang ke dah. Okey, tak nampak. Saya tulis perkataan kat depan, nanti tolong cari lah. Kat belakang boleh nampak ke? Dekat retan nampak mood disorder, learning disability. Cuma hak yang lain bawah je tak nampak kan? 3 tu kan? Okey, saya tulis kat depan lah. Bipolar disorder, bipolar disorder, depression, satu lagi yang paling kanan, anxiety. Okey. Oh, tak dapat kan? Ada lebih ke? Okey, pat. Siapa mata kelabu? Okey. Bipolar disorder boleh nampak ke? BIPOLAR, jarak DISORDER. Lepas tu depression tu DEPRESSION. Yang paling kanan sekali bawah tu anxiety, ANXIETY. Okey, pernah main tak benda-benda macam ni? Allah kubur zaman budak-budak kan. Cikgu tak tahu nak buat apa. Okey, 5 minit cukup dah untuk cari semua perkataan dalam tu. 15. Cukup dah 5 minit. Sekarang 254, 259 tadi. Okey, cuba dulu. Banyak orang ni. Mesti start awal.
teropong lah. Tak payah kan? Tenang kan? Khusyuk semua. Dua minit lagi. Tak apa, tak tanding pun. Cuba. Satu minit lagi. Ada yang jemput semua ada kah? Tak pergi, tak apa. Tambah minit lagi.
Okey, semuanya lepas ni nanti simpan, masuk dalam fail bagi kat pegawai KIS. Okey, bukti kata lembaran macam ni. Okey, Pak Is jangan jumpa semua 15. Pak Len ada lagi yang 14. 14, 13 juga ah? 13, 12, 11, 10. Halen tu bawah pada 10 lah. Okey, tak apa. Tak apa. Okey, dia pening sikit kan, tengok akan halu-halu pula. Saya print kat saya elok pula. Print apa dia jadi terbalik pula kan. Tak apa. Okey, daripada 15 ni, mana yang pernah dengar? Okay, penyakit mental mana yang pernah dengar? Anxiety, skizofrenia. Okey, lagi bipolar, PTSD. Okey, PTSD ada kat dalam ni? Tak ada, tapi pernah dengar lah. Okey, lagi panic disorder, personality disorder. Lagi depression. Okey, hak yang tak pernah dengar apa? Mood disorder. Okey, eating disorder. Okey. Lagi concurrent disorder. Okey. Sebenarnya semua ni penyakit mental. Okey, banyak kan sebenarnya. Ni tak habis lagi ni. Ada banyak lagi penyakit mental. Nak habaq kata bukan senang-senang kita bila nampak orang tu sedih, orang tu murung, orang tu teriak tak tentu pasal, kita terus kata dia mental. Hanya siapa je yang boleh diagnose dia sebagai orang yang ada sakit mental? Doktor sahaja. MA pun tak boleh. Okey? Dan ada banyak kategori. Tapi kita ni tahu apa? PSY tu lah kan? Makan ubat. Istilah kita PSY makan ubat, PSY makan ubat. Tapi sebenarnya ada banyak. Okey, siapa tahu kawan-kawan kita kat bawah tu ada sakit apa? Tak tahu. Yang tahu dia makan ubat saja, no? Siapa sini pernah bagi ubat dekat klien yang makan ubat? Tak pernah, no? Pokok dah pergi baca ubat dia kan. Daripada ubat dia kita boleh kenal pasti dia tu sakit apa sebenarnya. Okey. Okey. Ada banyak lah. Cuma hari ni kita tak sentuh semua. Saya hanya akan sentuh penyakit mental mana yang kita boleh dapat jika kita ambil dada. Yang mana berkaitan rapatlah dengan penagihan dada dan boleh dapat penyakit mental. Okey. Okey, apa itu dua diagnosis macam saya sebut tadi? Dua diagnosis adalah orang yang ada masalah penagihan atau substance. Apa maksud substance? Apa beza dada dan substance? Kenapa saya tak sebut penagihan dada saja? Kenapa saya sebut penagihan dada atau substance? Substance tu apa? Yes, okey. Substance tu barang harian yang disalahguna. Contoh gam uhu. Benda tu kita dah pakai tak harian? Pakai. Tapi bila disalahguna boleh menyebabkan ketagihan. Apa lagi? Petrol. Isi minyak tu kan? Tidak. Benda tu haram ke? Tidak. Benda tu kita guna harian. Tetapi bila disalahguna dia jadi substance. Apa lagi? Dia betul? Betul. Dia masuk di bawah atau racun. Okey. Penagihan dada atau substance dan masalah penyakit mental serentak. Dia bukan dua diagnosis bila dia menagih. Lepas tu bila dah habis dia punya proses tagihan tu, masuk pusat ke apa, kelak-kelak dia sakit mental tak, tu bukan dua diagnosis. Dia bila dua masalah ni berlaku serentak. Tapi biasanya akan berlaku serentak lah. Okey. Apa maksud penyakit mental? Apa maksud penyakit mental? Bila ada gangguan pada fungsi otak. Okey. Sepatutnya kita boleh berfikir secara waras.
otak kita tu untuk fikir. Okey, perasaan tu normal lah. Sedih, gembira. Tapi orang yang ada gangguan mental dia berlebihan, sedih berlebihan, gembira berlebihan. Okey, dan tingkah laku. Biasanya orang yang tingkah laku normal ni dia sopan, dia maksudnya terkawal lah. Tapi tingkah laku orang yang ada sakit mental ni dia di luar kawalan. Gangguan lah, disebabkan gangguan pada fungsi otak, di mana susah untuk menjalani aktiviti harian dengan baik. Contoh, orang yang ada PSY, kita pukul 5 pegawai asrama suruh bangun, cuci bilik, kita boleh bangun cuci kan. Tapi akan ada masalah pada orang yang psychiatric, sebab dia tak dapat menjalani aktiviti harian dengan baik. Sebab itulah kadang-kadang bila kita suruh sapu sampah setempat, tunjuk kat situ je sapu. Dia tak boleh fikir kata, bila kita kata sapu sini, satu bilik mesyuarat, tapi dia duduk pusing kat sini je lah. Saya ada dalam kes hari tu, saya tunjuk kat tile tu kan, tile luar tu petak-petak. Saya abang kata, sapu hati lah, satu petak tu dah sejam. Saya kena lah, ilaha illallah, tak apalah, kena abang salah satu, semua je lah. Okey, 53% orang yang guna dada, okey, menghidap sekurang-kurangnya satu masalah kesihatan mental. Ini adalah statistik daripada Journal of American Medical Association. Maksudnya orang yang menagih, okey, katalah 1000 orang, 500 lebih boleh menghidap sekurang-kurangnya at least satu masalah kesihatan mental. Kesihatan mental ada banyak kat atas tu kan, at least ada satu. Okey, semuanya kita sekarang tak didiagnose, kita tak, dan sekarang pun kita dah berhenti lama. Kemungkinan besar penyakit mental tu dia dah orang kata apa, sembuh. Tapi dia boleh trigger balik bila kita start ambil balik dada. Okay, jadi penyakit mental ni boleh diubati tak? Boleh. Ingat dah lagi bentuk otak tadi tu, yang warna kuning tu, bila kita dah 14 bulan tinggal dada, dia boleh bercambah balik kan, kuning tu kan? Dia boleh. Tetapi bergantung pada kadar metabolisme badan. Ada setengah orang cepat. Contoh, ada setengah orang masuk sini 4 bulan, doktor lokal terus kata tak payah ubat dah, boleh cut terus. Ada yang setengah 10 bulan, 11 bulan pun masih tetap kena makan ubat. Benda ni sangat bahaya lah, sebab remaja, otak kita ni dalam proses pembesaran. Jadi bila kita ambil dada, terbantuk lah. Terbantu, macam saya kata tadi, BBB. Ingat tak BBB? BBB tu apa? Sistem apa? Pertahanan otak. Okey, masa tu dia baru nak berkembang, tapi kita dah hancurkan dia. Okey, jadi lemah lah. Lemah badan, lemah sekali dengan otak. Okey, kita pergi ke penyakit mental yang pertama, skizofrenia. Siapa pernah dengar kat tangan? Hal yang ramai, skizofrenia. Saya pernah dengar skizofrenia ni masa saya tingkatan 3. Kawan saya guna dalam karangan. Saya rasa sangat wow masa tu kan, macam saya tak pernah lah fikir nak guna dalam karangan. Apa benda pun tak tahu kan. Tiba-tiba dia baca, saya baca dia tulis karangan skizofrenia, kisah tentang seorang remaja yang mengidap skizofrenia. Dulu karangan kan kena buat kan. Saya rasa macam wow. First time saya dengar, lekat sampai dah. Okey, skizofrenia ni penyakit mental yang agak heavy lah sebenarnya. Okey, sebabnya dia dah sukar nak bezakan yang mana realiti, yang mana fantasi, yang mana betul, yang mana tak. Disebabkan apa? Tak seimbang sel dopamin. Dopamin ni dia buat apa tadi? Gembira. Okey, dia dah terlalu berkurang sangat dah, sampai dia dah tak boleh fikir ada benda ni waras ke tak waras. Contoh, benda yang kita tak nampak, dia nampak. Biasa kan? Okay? Ataupun benda yang kita tak dengar, dia boleh dengar. Bisikan misalnya lah. Okey, sana mic ni. Okey, dengar, kita tak dengar tapi dia dengar. Kulit, kita tak rasa apa tapi dia rasa benda duk merayap. Dia duk rasa macam ada
nampak. Biasanya orang akan fake benda ni dengan apa? Saka. Paling senang tuduh saka lah kan. Tak nampak, kita tak nampak. Dia nampak saka tu, belor tu. Settle. Bawa pergi tok rumah. Tu isu dalam tak settle lah. Okey. Sebenarnya perlu ada perubatan model juga nah. Ataupun satu lagi, kita duduk aman tenteram sini, tiba-tiba ada seorang tu dia rasa macam tengah gempur bumi. Saya pernah ada kes, dia jalan-jalan, dia baring, lepas tu dia tutup kepala dia sebab dia rasa macam tengah beralun-alun, macam bumi ni tengah goyang, rasa macam nak gempur bumi. Okay, sebab dia dah tak boleh nak beza dah benda tu wujud ke tak wujud sebenarnya. Okay. Okey, jadi untuk rawatan kita akan bagi ubat antipsikotik lah untuk mengurangkan dia punya khayalan tu, fantasi tu. Okey. Dia ada dua gejala, tiga lah sebenarnya. Satu ni gejala kognitif. Apa maksud kognitif? Pemikiran. Okey. Bila ada orang yang ada masalah skizofrenia, dia akan ada masalah ingatan. Dia susah nak faham bahasa isyarat dan susah nak fokus. Ini biasa, ini memang selalu orang yang ada masalah mental memang akan ada gejala kognitif. Okey, dia akan slow sikit nak banding orang lain, susah nak fokus, cakap dengan dia pun dia tak boleh fokus kan. Okey. Kita nak tengok dua ni, gejala positif dan gejala negatif. Okey, positif dia akan nampak macam saya kata tadi lah, nampak benda yang kita tak nampak, dengar benda yang kita tak dengar kan. Dia terbahagi pada dua, halusinasi dengan delusi. Yang saya sebut tadi, halusinasi tu yang kata dia boleh dengar, kita tak boleh dengar. Dia boleh tengok, kita tak boleh tengok. Delusi ni kepercayaan. Contoh, dia mengaku dia Nabi. Dia percaya. Walaupun orang semua kata tak, dia percaya. Sebelum ni mengaku diri dia player JDT. Benda tu tak mustahil, tapi nak dok pun. Bila tanya family dia, dok tak pernah pun. Duduk pun kat Penang main mana duduk jadi player JDT kan. Tapi dia percaya diri dia macam tu. Nabi yang percaya diri dia Nabi, saya pernah jumpa kat Tampoi tahu kan? Kat Tampoi dia puspen dual diagnosis paling awal di Malaysia. Dulu memang kes dia 100% dual diagnosis, macam-macam kes lah. Okey, seronok pergi sana. Kalau dia malas nak pergi semayang subuh, pegawai dah habaq, sekali dia habaq kat pegawai, saya hari ni kapiak. Dia senang. Gamuk tu. Saya tak boleh semayang ni, saya kapiak. Jujur, kita dengar pun. Tapi nak buat macam mana? Dia, orang kata apa, kita pun bukanlah Tuhan untuk menghukum sebab dia di keadaan yang tak stabil. Ikut cakap ikut dia lah. Kan? Okey. Ni delusi, nak boleh faham halusinasi dengan delusi. Halusinasi ni benda yang nampak, kita boleh nampak sebenarnya, tapi kita tak nampak, dia nampak. Delusi ni kepercayaan menakut. Dia percaya dia ni keturunan Nabi Isa, dia lah wali akhir zaman lah, apa semua tu. Dia percaya diri dia. Okey, itu adalah delusi. Faham lah? Istilah dia delusi dia. Ada yang macam ilmuwan dulu kan. Ya. Ada yang penyakit ni kan. Ada. Jadi kan dalam dunia bidang. Dia biasanya kalau orang yang kata sesat kan, delusi lah. Ada penyakit delusi. Dia lama-lama dia akan kantoi juga. Sebab kalau benda tu betul dan berlandaskan agama, dia akan kekal sepanjang zaman. Tapi orang yang delusi, dia bukan agama Islam, dia ada agama lain. ada agama lain kok ada delusi. Ada. Tapi dia ada penyakit ni juga. Ada. Tapi dia kita rumus lah. Ya, ada. Cumanya dia orang kata apa, tangi lah. Dia pandai. Cumanya dia terlebih taksub dengan diri dia. Dan bila dia ada juga istilah delusi kongsi. Maksudnya bila orang tu dia ada mazhab sendiri, dia buat mazhab sendiri, lepas tu dia tarik pengikut ramai-ramai kan. Itu kita panggil sebagai delusi kongsi.
Dia ingat dia Nabi. Maksudnya dia ni semua orang mental saya lihat dalam dewan tu. Macam ilmu yang dia dapat tu dia kongsi dia luti je tu. Ya. Okey, bukan wahyu pun sebenarnya. Tapi lebih pada dia, orang kata apa? Itulah taksub dengan diri dia. Nak angkat diri dia. Okey? Itu dia. Lepas tu kecelaruan berbicara ni bila dia cakap aku lah. Cakap aku dah tak betul. Dia ada kaitan dengan halusinasi lah. Sebabnya kita tak nampak benda yang dia nampak. Jadi bila dia merepek tu kita rasa macam ngarut lah. Tapi sebenarnya nak angkat kata dia nampak benda ni, dia dengar macam ni. Tapi kita rasa dia mengarut lah. Okey, celaru apabila berbicara. Setakat ni boleh faham? Skizofrenia lah. Okey, ada kawan kat bawah? Tak ada, tapi ada dalam asingan seorang. Ya, okey, skizofrenia. Ubat dia berat sikit lah. Ubat untuk rawat dia punya halusinasi tu. Okey. Ni macam saya kata, delusi dan halusinasi. Tengok poin ni, dia yakin dengan percaya apa yang dia fikir saja. Dia rasa dia Nabi, tak ada orang lain dah. Memang dia akan pertahankan benda tu lah. Kalau halusinasi, saya kata seolah-olah dapat melihat sesuatu, dengar sesuatu yang sebenarnya tak wujud pun. Tapi dua-dua tanda ni adalah tanda-tanda skizofrenia. Okey? Kalau dia main perangai macam ni pun skizofrenia, dia main perangai macam ni pun skizofrenia. Okey? Punca delusi ni boleh terjadi pada dua lah. Delusi lah orang yang taksub dengan diri dia ni. Okey, satu, faktor genetik. Macam saya kata tadi, sebenarnya penyakit mental boleh diwarisi. Iman tak boleh diwarisi, penyakit mental boleh. Sedih, no? Tapi itulah, ini adalah faktor daripada kajian lah. Okey, sebab bila kita melahirkan anak, kita akan bawa kita punya DNA tu kepada anak kan. Jadi sedikit sebanyak DNA semasa mempunyai penyakit mental dia akan turun sekali kepada anak. Okey. Satu lagi psikologi lah, stres berlebihan, fikir terlebih, dan salah guna substan ataupun bahan dan juga alkohol lah. Okey, kalau halusinasi, okey, satu sebab gangguan mental. Okey, mungkin dia ada tekanan yang menyebabkan dia tak boleh nak fikir dengan waras. Okey, salah satu lagi adalah penyalahgunaan ubat. Jadi kod mana pun dua-dua ni yang menyumbangnya salah satunya adalah berada. Okey, selain saya nak tekankan sekali lagi, skizofrenia tak semua orang yang skizofrenia ambil dadah. Faham tak? Tak semua orang yang sakit mental ambil dadah. Tetapi bila ambil dadah, kebarangkalian nak jadi penyakit mental tu tinggi. So kalau kita tahu orang luar tu ada skizofrenia yang tu dia penyakit, no? Saya ada. Tiba-tiba kot dah genetik ke, tekanan ke. Okay. Yang kedua, bipolar disorder. Penyakit bipolar disorder. Okay, tengok gambar ni. Dia buat apa ni? Manis. Okay, belah ni murung. Okay, ni siapa ni? Tak cam ah? Okay. Baru-baru ni dia telah digugurkan kes dadah ganja. Ya. Okey. Dan dia diperintahkan untuk masuk ke hospital bahagia kerana mengidap penyakit bipolar. Okey. B ni bukan Habibi ke B sayang ke apa nak? Dalam English, bi ataupun B ni maksud dia dua. Nah, jangan duk B nah. Dia dua. Jadi dia ada dua mood dalam satu keadaan. Okey. Satu pesakit tu dia akan dua perasaan ekstrim. Dia bukan perasaan yang sagi kena orang dengan kawan. Sedih lah kan, sedih. Lepas tu balik asrama kawan belanja Maggi, happy balik. Dok, hak tu bukan kira bipolar lah. Nanti dia fikir, aku tadi sedih, tiba-tiba ni happy kawan belanja. Bipolar lah. Dok. Dia perasaan yang ekstrim, melampau-lampau. Okey. Contoh
bercakap banyak, dia boleh hyper sampai dia cakap tu sampai kita nak nyampuk. Kita penat nak layan dia. Sebab dia memang takkan bagi peluang untuk kita celah. Dia akan cakap pasal diri dia. Dia akan kata dia berjaya dalam hidup dan sebagainya, cerita dia punya pencapaian, bla 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 bla. Dalam satu saat saja dia tiba-tiba teriak, marah, tak ada trigger. Macam tadi tu kita ada trigger. Trigger kita adalah kena marah. Tidak? Kena marah. Adalah kita rasa sedih. Kalau pegawai marah tak rasa sedih, tu masalah pula. Okey. Bila yang ni tak ada trigger, kita duk layan elok ni, dia ingat dia cerita padahal tak larat kan. Tiba-tiba dia down yang berlebihan. Teriuk, boleh lena 10-20 jam terus macam tu. Daripada duk mood dia tengah atas, tiba-tiba jatuh ke bawah, sejatuh-jatuhnya macam tu. Itu adalah penyakit bipolar. Beza halusinasi tadi, dia tak ada dua mood yang ekstrim. Dia cuma terbayang apa benda yang kita tak nampak macam tu. Okay, nampak beza lah dua penyakit ni. Okay, nampak dah. So lagi kalau kawan pergi jumpa kawan makan ubat, tanya dia, nampak benda pelik-pelik ke? Jadi macam mana ni? Nah, aku nak diagnosa kan? Dia nak teka penyakit dah kan? Okay. Jadi disebabkan dia ada dua perasaan yang berlawanan, kita kena rawat dia dengan dua ubat yang beza lah. Satu, ubat antipsikotik untuk lawan dia punya kemurungan tu. Okay, sebab dia dah, bila dia murung, dia akan datang mood cubaan untuk bunuh diri. Sebab dia tengah down, dia rasa diri dia paling tak guna. So dia mulalah terbayang benda pelik-pelik. Okay, so kita kena bagi ubat antipsikotik dan mood stabilizer bila dia terlalu happy tu. Happy yang tak tahu nak kata lah. Okay, boleh bergerak sana sini. Kita kalau kita berdiri sejam pun tak larat dah. Dia boleh 3-4 jam boleh berdiri. Okay. Okay, ni simptom bipolar. Ni ada dua dia punya perasaan. Mania ni yang terlebih hyper tu lah. Depresi yang terlebih down tu. Boleh nampak? Dia tengah happy, satu ketika dia akan jatuh terus. Okay. So kat sini dia akan yakin diri berlebihan. Sebab tu dia suka sembang. Dia sangat suka sembang. Time ni dia tak mau tidur, dia suka nak cerita pasal diri dia saja. Okay, apa kejayaan dia, apa semua. Dia akan bersembang lebih daripada biasa. Dan dia akan sentiasa nak kita bagi kita nak attention kat dia. Perhatian terlalu mudah teralih sebab dia dia kan tengah hyper. Jadi dia akan sentiasa bergerak sana bergerak sini. Dia ada pertimbangan dan sentiasa berfikir. Sebab dia nak menyembang kan banyak topik nak fikir. Okey. Dan pelibatan yang berlebihan dalam aktiviti yang potensi tinggi. Maksudnya dia ni orang ni dia tak fikir banyak sebab dia tengah seronok tau. Bila dia tengah seronok, dia main, dia punya otak semenek. Time tu kalau suruh dia paragliding, tau paragliding, waktu pada kapal ada payung terjun tu, dia benda yang berisiko kan. Tapi time ni kalau suruh orang yang bipolar, dia tengah happy macam ni, dia boleh buat, dia mau buat. Okey, ataupun apa saya buat tu, bungee jumping. Bungee jumping kalau orang yang normal, saya pun tak tahu lah macam mana saya boleh buat. Tapi kita biasanya kita akan rasa nak buat ke tak buat, nak buat ke tak buat, macam tu kan. Tapi kalau orang yang bipolar ni, dia tengah mania ni, suruh buat dia terus terjun. Silap-silap tak ada pakai harness terjun dah. Sebab dia hyper dia tu. Okey. Tapi tiba-tiba dia akan rasa sedih, tak puas hati, geram kat diri dia, rasa diri dia tak guna. Padahal tadi duk sembang dia tu dapat anugerah tu lah, anugerah ni lah, datuk tu lah, datuk ni lah. Tiba-tiba rasa diri dia tak guna. Kita rasa macam hang ni nak puji diri hang kan, tak mau. Dia dah tak minat. Macam tadi kita suruh buat apa pun dia mau. Suruh bungee ke, suruh paragliding dia mau. Tapi tiba-tiba dia semua tak mau buat. Nak baring, nak tidur, nak teriak saja. Okey, turun berat badan, tak mau lena, tak boleh tidur, fikir berlebihan, letih. Jadi dia kontrol. Okey, cuba bunuh diri, tak boleh berfikir. Jadi dalam masa yang sangat singkat kadang-kadang tu. Okey, kita pun tak boleh nak baca dia. Dia ni mood tengah okey ke mood tak
riak, main mood dia depresi lah. Dia tengah fasa ni. Tapi ada time sangat ceria. Nyembang lah apa. Time dia ceria tu seronok lah sembang. Tapi tiba-tiba saya dengar kes pula. Balik batu atas bumbung lah. Tu lah. Okay. Okey, tadi dah berapa yang terdapat? Dua, apa dia? Skizofrenia, bipolar disorder. Yang ketiga ni biasa. Siapa tak pernah dengar kemurungan? Tak pernah dengar tiba ni. Okey, kemurungan. Apa maksud kemurungan? Suka menyendiri. Lagi? Tak suka bercampur dengan orang, betul? Bila sebut murung ni, murung. Apa terfikir apa otak? Sedih, betul? Tak banyak cakap. Tak banyak cakap, betul? Okey? Dia sedih yang terlampau-lampau. Dia berbalik pada ni lah. Patah balik. Okey. Tengok bipolar ni. Bipolar dia ada dua benda kan? Mania